Okey. Siapa-siapa ada kontak sains-sains tu bolehlah WhatsApp sains-sains awak suruh masuk kelas ni deh. Hak tak ada internet tu tak apalah. Hak mana ada je lah deh. Okey. Okey, Assalamualaikum. Saya ayat sekali lagi kepada yang baru masuk. Okey, hari ni kita akan belajar tentang bab 9.7 iaitu sekejap ya. Itu penetralan. Saya share skrin dulu dah. Okey, nampak tak skrin saya sekarang ni? Bayar data saya. Sorry, tolong jawab. Nampak. Okey, bagus. Okey, sebelum kita start kelas, hari tu saya ayat dah dalam video tu ke. Saya akan perkenalkan diri saya dengan lebih lanjut lagi. Okey, nama saya Dato' Nur Husna binti Hisham. Boleh panggil saya Cikgu Husna. Okey, tarikh lahir saya 13/9/1999. Jadi tahulah umur saya berapa ke. Okey, saya berpendidikan, saya mula-mula saya sekolah rendah Cabai Pak Nijah. Lepas tu saya pergi ke Naim Bilbanat. Lepas tu saya sambung lagi ke matrikulasi Kedah. Lepas tu saya sekarang ni lah saya berada di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okay, sekejap dah ada orang nak masuk tu saya rasa. Okay. Okay. Okay, kita teruskan dengan perbincangan kita hari ini iaitu 9.7 penetralan. Okey, penetralan ni kita pernah jumpa masa kita form 2. Saya tak ingat dah bab berapa tapi kita pernah belajar lah pasal penetralan ni. Okey, seterusnya. Okey, berdasarkan gambar ni ke, awak boleh tengok gambar pertama mula-mula tu pasal seekor lebah dia sengak tangi. Ikutlah tangi siapa-siapa ke, kena sengak. Lepas tu gambar yang kedua tu baking powder iaitu serbuk penaik. Okey, berdasarkan gambar ni ke, okey sekejap ada yang nak masuk lagi. Okey. Okey, saya ulas sekali lagi. Ni adalah gambar seekor lebah. Dia sengak tangi seseorang. Lepas tu yang kedua ni adalah gambar serbuk penaik. Okey, berdasarkan gambar ni ke, gapo hak awak faham? Siapa-siapa nak jawab ke? Sebab dalam buku teks ada ni. Okay, tak apalah. Sebab kita nak buat kelas metai ni, saya jawab deh. Okey, kalau awak disengat lebah ataupun tebuan, kita boleh sapu baking powder ataupun serbuk penaik tepat hak kita kena sengak tu. Okey, apabila kita sapu tu dalam 5 minit lepas tu, insya-Allah kuranglah sikit berasa sakit dia tu. Sebabnya baking powder ni dia boleh menetralkan gapo hak kena sengak ni lah, menetralkan asid hak lebah tu sengak tadi. Okey, seterusnya. Seterusnya kita akan tengok video yang berkaitan dengan penetralan. Okey, saya pasal dah. Michael dan Eddie berada di dapur. Dengar kau suara ni? Suara Dengar. video ni. Okey, dengar. Michael cuba untuk mencampurkan cuka dengan soda penaik. Eddie bertanya, apakah yang awak sedang lakukan, Michael? Michael sekejap berkata, saya rasa ada orang nak saya masuk. sedang cuba. Jadi saya pasal semula video tu.
Michael dan Eddie berada di dapur. Michael cuba untuk mencampurkan cuka dengan soda penaik. Eddie bertanya, "Apakah yang awak sedang lakukan, Michael?" Michael berkata, "Saya sedang cuba menjalankan eksperimen di rumah tentang tindak balas peneutralan." Eddie berkata, "Cuka adalah asid dan soda penaik adalah alkali. Adakah ini bermakna saya akan menghasilkan sejenis garam?" tanya Michael. Secara teori, ya. Seperti yang kita tahu, dalam peneutralan, asid bertindak balas dengan alkali untuk membentuk garam dan air, terang Eddie. "Jadi, adakah ini takat akhir tindak balas itu?" tanya Michael. Eddie berkata, "Tidak, kerana awak tidak pasti tentang kepekatan dan isi padu kedua-dua contoh asid dan alkali. Namun, awak boleh melakukan pentitratan di dalam makmal untuk mencapai takat akhir." Michael berasa ingin tahu. "Ia kelihatan menarik. Bagaimanakah ia dijalankan?" Eddie menerangkan. "Pertama sekali, isikan biuret dengan asid hidroklorik 0.5 mol. Rekodkan bacaan awal asid. Kemudian, tuangkan 25 ml natrium hidroksida 0.5 mol ke dalam sebuah kelalangkun. Tambahkan beberapa titis penunjuk phenolphthalein. Kemudian tambahkan asid setitis demi setitis kepada alkali di dalam kelalangkun sehingga campuran berubah warna dari merah jambu kepada tidak berwarna di takat akhir pentitratan. Jadi, apakah yang berlaku kepada larutan di dalam kelalangkun itu apabila takat akhir dicapai?" tanya Michael. Eddie menjawab, "Semua alkali dineutralkan oleh asid di takat akhir pentitratan. Kemudian, awak perlu merekodkan bacaan akhir biuret. Awak akan mendapati bahawa 25 ml asid hidroklorik 0.5 mol digunakan untuk mentitratkan 25 ml natrium hidroksida 0.5 mol. Pentitratan, takat akhir dan penunjuk. Saya belajar beberapa perkara baharu hari ini," kata Michael dengan gembira. Okey. Ada yang nak masuk ke? Okey, jap. Okey, berdasarkan video ni tadi kita boleh tengok di sini maksud peneutralan. Peneutralan ni, sekejap ya. Mana dah slide cikgu? Okey, berdasarkan video ni tadi, maksud peneutralan ni sendiri adalah tindak balas antara asid dan alkali. Alkali ni kita boleh panggil juga sebagai base dan kemudian menghasilkan garam dan air. Okey, bila kita tengok gambar rajah ni, bila kita campur asid dan alkali, ia akan menghasilkan garam dan juga air. Okey, ada yang nak masuk ke? Tidak ada. Okey, sebagai contoh tindak balas peneutralan antara asid. Asid, contoh kita ambil asid nitrik, HNO3. Lepas tu kita campur dengan larutan kalium hidroksida, KOH. Lepas tu ia akan menghasilkan larutan kalium nitrat. Kalium nitrat ni adalah garam, KNO3 dan juga air, H2O. Okey. Okey, lepas tu dalam peneutralan ni tindak balas sebenar yang berlaku hanya melibatkan gabungan ion hidrogen. Gabungan ion hidrogen ni daripada asid. Asid ke apa? Asid nitrik ni lah kita campur tadi dengan ion hidroksida OH-. OH negatif ni daripada alkali. Alkali ke apa pula? Alkali yang kita campur ni lah KOH. Lepas tu ia akan menghasilkan molekul air. Jadi apabila H+ asid ni tadi campur dengan ion hidroksida OH negatif ni,
dia akan menghasilkan air, itu H2O. Okey, seterusnya kita boleh tengok di sinilah persamaan kimia. Okey, daripada asid nitrik ni tadi, HNO3, kita boleh pecah pula kepada ion H plus dengan ion NO3 minus. Lepas tu kita boleh tengok pula KOH sini ni. KOH ni boleh pecah kepada dua, iaitu ion kalium dengan ion hidroksida. Okey, bila kita pecah ni, kita boleh potong. Kita boleh potong K dengan NO3. Sini ni lah dia terhasilnya larutan kalium nitrat ni lah. K plus dengan ion natrium ni, ion nitrat ni. Okey, lepas tu kita boleh menghasilkan juga iaitu molekul air. Lepas tu sini ni dia ni ayat kata memandangkan K plus dan NO3 minus ni merupakan ion pemerhati yang tak mengalami perubahan dalam tindak balas, maka ion-ion ini dimansuhkan. Jadi kita potonglah. Potong K, NO3 minus. Potonglah. Lepas tu ia akan menghasilkan air. Jadi kita kena tulis sini persamaan ion dia H plus tambah dengan OH minus, terhasillah air itu H2O. Okey, seterusnya kita akan belajar pasal aplikasi penetralan dalam kehidupan seharian. Okey, aplikasi penetralan. Gapo kita boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian kita ni lah. Nah, jadi kita terdapat perubatan, dari segi kesihatan rambut iaitu shampoo, kesihatan mulut ni ubat gigi, ni pertanian. Pertanian ni kita boleh buat baja. Sebagai contohlah kapur mati. Kapur mati nama kimia dia kalium OH2 yang bersifat alkali. Jadi ini adalah bersifat alkali, ia digunakan untuk merawat tanah yang beresid. Contohlah, tanah yang beresid, dia mempunyai asid yang lebih lah. Jadi kita neutralkan tanah tu dengan capur inilah alkali tadi. Kapur mati. Lepas tu ni pula obat gigi. Obat gigi ni mengandungi base yang menetralkan asid laktik. Contoh dalam mulut kita ni banyak asid laktik. Jadi kita guna obat gigi, itu base untuk menetralkan lah, untuk menghapuskan bakteria-bakteria dalam mulut kita ni. Okey, untuk kesihatan rambut pula contohlah shampoo Rejoice, ikutlah shampoo apa-apa, dia mempunyai alkali lemah. Sahaja sebab asid dalam rambut kita ni hanyalah asid yang lemah sahaja. Jadi untuk neutralkan tu, kita campurlah asid lemah dengan dengan alkali lemah. Jadi ia akan neutral lah. Okey, untuk perubatan pula, kita boleh gunakan susu magnesia, iaitu MgOH2. Ini untuk menggunakan sebagai untuk merawat gastrik. Gastrik ke sakit. Gastrik tu bermaksud ada berlebihan asid dalam perut kita. Lebihan asid hidroklorik dalam perut. So kita kena guna alkali ni, magnesium OH2 ni. Okey. Seterusnya, kita tengok dalam video tadi dia cerita pasal kaedah pentitratan. Cara-cara nak titrat tadi dalam video ni. Sekejap. Ni. Dia ajar kita cara nak titrat. Cara yang betul untuk titrat. Untuk melakukan penetralan ni lah. Okey. Jadi kita akan belajar hari ni pasal kaedah pentitratan. Okey, kaedah pentitratan ni apa maksud dia? Maksud dia satu kaedah kuantitatif. Kuantitatif untuk menentukan isi padu asid yang diperlukan secara tepat untuk menentukan alkali atau sebaliknya. Okey. Macam dalam video ni tadi, dia tunjuk juga dia tunjuk juga penunjuk. Penunjuk ni adalah penunjuk lah untuk menentukan asid tu
sudah melebihi takat akhir ataupun belum lagi. Gitu. Okey, untuk slide ni kita akan belajar takat akhir proses dapat ditentukan apabila warna penunjuk asid base berubah. Warna penunjuk, okey, penunjuk-penunjuk dia mempunyai warna macam contoh phenolphthalein ni dia berwarna pink. Metil jingga tak silap saya warna macam merah-merah butter gitu. Macam orange nak ke merah gitu. Okey, apabila phenolphthalein ni dimasukkan ke dalam larutan asid macam contoh video ni tadi. Macam contoh video ni tadi kan, dia masuk asid dalam kelalangkun ni, dalam kelalang ni. Lepas tu kita pun masukkan beberapa titis phenolphthalein. Dia tak bertukar warna lah. Daripada merah tu, daripada pink tu dia akan jadi warna putih, warna asid tu. Lepas tu bila kita titrat, kita titiskan beberapa alkali dalam ni kita titis ni kan. Lepas tu dia akan berubah warna menjadi merah jambu. Merah jambu ni bahasa mak kita panggil light pink. Macam pink-pink muda gitu. Okey, untuk warna penunjuk metil jingga ni pula, apabila dia masukkan ke dalam larutan asid ni, dia menjadi warna merah. Lepas tu bila dia neutral, dia menjadi warna jingga. Jingga ni silap saya macam warna-warna purple gitu kan. Jadi apabila masukkan ke dalam larutan alkali ni, dia akan berubah warna menjadi kuning. Dia tak kuning sangat, dia macam lembut-lembut, kuning lembut-lembut gitu. Okey. Seterusnya kita akan belajar pasal untuk cara-cara menyelesaikan masalah numerikal yang melibatkan penetralan. Masalah macam nak kira-kira lah nak cari berapa alkali, berapa asid. Okey, kita menggunakan formula MAVA over MBVB. Bahagi dengan MBVB sama dengan E bahagi B. Okey, gapo pula M ni, gapo pula V ni kan? Gapo pula E kecil ni? Okey, kita boleh tengok sini. M ini mewakili MA ni lah. MA ni mewakili kemolaran asid. Molar asid macam contoh soalan kita akan jumpa paning, dia akan tulis contoh asid nitrik 0.1 mol per dm padu. Itu adalah kemolaran lah. Molaran untuk asid. Jadi VA ni pula mewakili isi padu asid. Contoh tadi, seperti contoh tadilah. Asid nitrik 0.1 mol dm padu. Lepas tu pula berapa isi padu dia. Contoh 500 ml ke. Itu adalah volumetrik. Itu adalah volume untuk isi padu untuk asid A tu lah. Okey, manakala untuk bawah ni, MBVB ni pula, MB ni mewakili kemolaran alkali. Contoh alkali kita guna tadi KOH. Jadi, kemolaran dia contoh dia 1 mol dm padu ke. Okey, itu adalah kemolaran untuk KOH tu lah. Untuk V ni pula dia, V ni pula dia mewakili isi padu alkali B. Isi padu tu lah berapa isi padu KOH tadi tu. Okey, untuk A dengan B ni pula kita boleh tengok sini ni persamaan dia ni. A ni mewakili berapa mol. Contoh dia ni asid ni ada 2 mol ke. Okey, A2 tu bermaksudnya A lah. A mol untuk asid. B ni pula mol untuk alkali. Gitu. Lepas tu macam kita belajar tadi, awal-awal tadi, penetralan ni asid campur alkali akan menghasilkan garam dan juga air. Okey, persamaan di atas nisbah mol asid A kepada B. Lepas tu kita boleh buatlah nisbah mol dia A kepada B ni. Kita ambil A depan ni. Lepas tu kita titik 2 ni. Titik 2 ni terpanggil apa dah? Tengoklah titik 2 ni dengan B. Kita tulis gitu je. Okey, tu cara penulisan lah.
Okay, mari kita buat soalan. Ni soalan ni adalah dalam buku teks awak tu. Saya tak silap buku teks muka surat berapa. Tak apalah. Nanti lepas ni saya akan berilah slide ni awak tengok mula deh. Muka surat berapa. Okey, mari kita baca. Okey, ni adalah 20 cm padu larutan natrium hidroksida iaitu NaOH. NaOH ni alkali. Lepas tu dia pun ayatlah kemolaran dia berapa? 0.25 mol DM padu. Dinetralkan dengan asid hidroklorik. Maksudnya NaOH ni campur dengan HCl ni. HCl ni dia ayat dah berapa kemolaran dia. Lepas tu dia suruh hitung isi padu HCl. Jadi kita kena cari macam contoh kita guna formula tadilah MAVA per MBVB. Kita pun mula-mula kita tulislah maklumat-maklumat boleh sini ni. Okey, untuk M ni 0.2. Kita tahu dah sini ayat dah ni 0.2. Untuk molar alkali pula 0.25 sini ni. Lepas tu lah ni kita tak tahu berapa isi padu asid tu. Lepas tu dia ayat dah sini. 20 cm padu ni adalah isi padu untuk NaOH itu alkali. Jadi kita hanya masukkan sahaja ke dalam rumus ni lah, rumus formula ni. Kita masuk, mula-mula kita letak dulu MA, lepas letak VA, lepas bawah tu kita letak MB, bawah tu pula kita letak VB. Jadi kita tak tahu VA sini berapa. Jadi kita pun buatlah macam biasa matematik, cara matematik ke. Lepas tu sini kita bolehlah kita pindah hak bawah ni naik atas. Hak atas ni jadi turun bawah. Okay, 0.25 tu darat dengan 20. 20 tu memang mana pula? 20 ni adalah isi padu untuk alkali tadilah. Bahagi dengan 0.2. Jadi kita boleh sini 0.2, 0 pula dah. 25 cm padu ini adalah isi padu untuk asid. Jadi kita boleh tulis sini isi padu asid hidroklorik HCl yang diperlukan adalah sebanyak 25 cm padu. Gitu je, senang je. Just masuk dalam formula tu, asal kita tahu formula je. Lepas tu masuk dalam formula tu, dapatlah jawapan dia. Okay. Untuk soalan seterusnya ni kita boleh tengok di sini 4.05 gram. Gram ni bermaksud jisim. Jisim ni berat zinc oksida. ZNO diperlukan untuk melengkapkan penetralan 500 cm padu ni adalah volume isi padu asid nitrik HNO3. Jadi dia suruh cari hitungkan kepekatan asid dalam mol DM padu. Dia suruh cari kepekatan asid, dia suruh cari molariti lah. Okey, sini dia tulis dah jisim atom relatif H berapa, N berapa, O berapa, Zn berapa. Jadi kita tak perlulah tengok jadual berkala tu untuk cari jisim atom relatif dia tu. Okey, mula-mula kita kena tulis dulu persamaan kimia yang seimbang. Kita tulislah asid nitrik ni campur dengan zinc oksida. Ia akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan ZnNO3. 2 campur dengan air. Okey, selepas tu kita cari pula bilangan mol untuk ZNO ni sebab dia hanya bagi jisim berat sahaja. Jadi kita gunalah formula ni 405 gram bahagi dengan 65. 65 ni mari mana pula? 65 ni daripada jisim atom relatif untuk zinc. Nebelah ni adalah jisim atom relatif oksigen. Jadi kita bahagikan dia, kita dapatlah 0.05 mol. Mol ni mol bilangan mol ZNO. Okey, berdasarkan persamaan kimia ni kita boleh tengok Kita boleh tengok sini 2 mol HNO3 asid nitrik ni bertindak balas dengan 1 mol ZNO. Kita boleh tengok sini lah 2 HNO3 ni dia bertindak balas dengan 1 mol ZNO. Bila dia tak tulis kosong gini ni bermaksud 1 lah, bukan bermaksud kosong.
dia bermaksud 1. Okey, lepas tu kita bandingkan je dengan 0.1 mol HNO3 ni bertindak balas dengan 0.05. Mai mana pula ni ke 0.1 ni? Mai mana pula 0.05 ni ke? Okey, 0.01 mol ni mari daripada ni ke kita bandingkan 2 dengan 1 mol zinc ni ke. 1 mol zinc ni mewakili 0.05. Jadi untuk tahu mol HNO3 ni kita boleh darab. Kita boleh darab dengan 2. 0.05 ni darab dengan 2. Jadi kita bolehlah 0.1 mol HNO3. Jadi untuk tahu bilangan mol HNO3 ni kita boleh masukkan formula MV bahagi dengan 1000. M ni kita tak tahu berapa. Jadi kita masukkan volume. Volume dia yang ada atas ni. Asid nitrik ni sebanyak 50 cm padu. Jadi kita masuklah 50 ni bahagi dengan 1000. Buat dapatlah 2 mol DM padu. Okey, sini kita boleh tahulah hitung kepekatan ni kita tahu dah. Kepekatan kemolaran asid nitrik ni HNO3 ni sebanyak 2 mol DM padu. Okey, insya-Allah nantilah dalam hari pertanding ko saya akan hantar soalan-soalan yang berkaitan dengan pentitratan ni lah, penetralan ni. Jadi saya nak awak semua jawab lah dan hantar secara personal lah kepada saya. InsyaAllah dalam pertanding ko pagi esok ko gitulah. Okey. Ini adalah soalan latihan pengukuhan. Okey, awak boleh belek buku teks muka surat 173. Okey, nanti siapa-siapa adalah sayang-sayang awak hok tak boleh masuk, tak boleh join hari ni, WhatsApp konsep dia kata Cikgu Husna ada bui soalan. Suruh jawab soalan dalam buku teks muka surat 173. 1 sampai 4 ke? Tak. Hanyalah 1 dan 2 sahaja. Ingat deh. Soalan 1 dan soalan 2 sahaja. Tapi tak apa. Kalau awak rajin tak, awak buatlah berabi. Lepas tu nanti insya-Allah hari Ahad ni juga, Ahad minggu depan saya akan buat kelas live gini lah. Dan saya akan record jugalah kelas live tu. Dan kita akan jawab sama-sama cara-cara nak jawab masalah numerika ni lah. Menyelesaikan masalah numerika ni. Okey, lepas tu selepas kelas hari Ahad tu kita akan masuk subtopik seterusnya. Tapi subtopik tu saya akan buat kelas sekejap sahajalah. Okey, ada nak masuk ke? Kita ada. Okey, ada. Okey, untuk hak baru masuk ni, nanti ayat kau sayang-sayang awak tak masuk lagi, kena jawab soalan dalam buku teks muka surat 173. Jawab belakang ke? Tak. Jawab 1 dan 2 sahaja. Tapi kalau awak rajin boleh jawab belakang ni 1 sampai 4. Okey, insya-Allah kita akan buat perbincangan dalam kelas hari Ahad ni dah. Jadi siapa-siapa hak tak boleh masuk hari Ahad ni juga, minta tolong masuklah dah sebab kita akan buat perbincangan ni lah. Okey. Okey, setakat tu sajalah kelas kita hari ni. Kita buat simple-simple je. Sebab nak buat lama-lama pun takut awak tak ada internet kan. Takut habis internet sia pula ke awak. Saya pun faham lah. Saya pun masih pelajar lagi. Okey, ada ketua kelas ke? Ketua kelas ada masuk ke ni? Ada. Okey, ketua kelas, awak ada tak senarai nama pelajar? Tak ada. Tak ada. Cikgu ada cikgu Mustafa. Tak apa, saya stop presenting dulu sebab saya nak tanya ni. Kelas awak ada berapa orang total semua, jumlah semua? 19. 19. Jadi awak periksa tu bila? Periksa kimia. Tahu boleh dah ke jadual periksa? Siapa tolong jawab, ketua tadi ke? Boleh dah ke jadual periksa? Saya kecil sikit. Bolehkah? Boleh cikgu. Okey dah, saya kecil sikit.
Baik, awak kena baca, minggu depan awak akan pergi ambil soalan. Awak beritahu kawan-kawan awak, minggu depan awak akan pergi ambil soalan di sekolah dengan guru kelas masing-masing. Tak tahu lagi lah nanti cikgu kelas awak tetapkan jadual tu. Jadi awak kena baca banyak pada bab 1 hingga bab apa ni? Tadi bab apa ni? Tadi bab ni ni. Bab ni tak masuk dah. Bab ni masuk sikit. Penyediaan garam. Tapi rasa tak itulah. Tak apa. Itu tak apa. Apa bab 5 dah. Baca sampai 1 bab 5. Notah cikgu bagi-bagi setakat ni tu. Baca. Sebabnya daripada pemerhatian cikgu soalan dia, soalan kertas 2 tu sikit. Ada sikit-sikit lah. Susah sikit sebab dia lebih kepada tahap 3. Bukan tahap 3. Kemahiran atau kemahiran apa kata? Tahap 3 tu. Awak kena itu sikit. Dah. Bab soalan tu, kalau awak baca betul, awak dapat jawapan. Tapi kalau awak tengok sepintas lalu, tak apa. Bab soalan tu diberi dalam masa seminggu. Seminggu awak boleh jawab. Dah. Lepas tu nanti cikgu kelas awak beritahulah bila awak nak hantar. Awak nak buat open book ke, awak nak buat lagu mana pun, cikgu tak kisah. Yang penting awak hantar. Buat molek dah, jangan tak hantar. Okey. Lepas tu hari ni awak cuba buat latihan tu. Kalau tak faham, awak PM terus kepada cikgu Senar ataupun cikgu dah. Apa dia. Tapi tak apalah. Benda tu tak kisah lagi. Untuk amali penetratan ni penting. Nanti buka sekolah tu, nanti bila kita boleh bersemuka ni, awak akan straight dengan amali lah. Cikgu tak akan sentuh dah teori-teori ni. Kalau cikgu sentuh teori pun, cikgu akan sentuh sekejap-sekejap, sikit-sikit lah semasa buat amali. Sebabnya amali awak penting. Sebab awak akan berdepan dengan amali dah. Okey, beres. Setakat tu tak ada apalah. Semua awak persial lah. Geng-geng yang tak masuk tu. Ni ada berapa orang? Ni cikgu rasa ada 12 atau 14. Berapa orang semua ni? Dan ni ada 14 atau 12 cikgu. Ada 14 tolak kita 2 kat. Jadi 12 lah. 12 mana ada 7 lagi tak masuk dia? 7 fahman ada 7 lagi tu. Ada je ni hot WhatsApp dalam Telegram kata. Okey, tak apalah. Tak ada line internet kata apa tak apa, tak kisah. Yang penting awak ikut dah. Ikut tu, lepas tu hak mana notah hak cikgu bagi apa semua sebelum ni tu, kalau awak boleh print. Lepas tu latihan cuba buat dah. Okey dah, tak ada apa lah. Beres dah tu. Okey, terima kasih. Okey, jadi video hak pasal penetratan tu nanti cikgu akan hantar dalam grup Telegram. Jadi awak tengok semulalah video tu pasal gapo, cara dia buat titration tu, penetratan tu dah. Jadi setakat tu je lah kelas kita hari ni selama 30 minit lebih-lebih sikit. Jadi terima kasihlah siapa-siapa hok join hari ni. Cikgu doa agar mudahlah awak nak jawab periksa insya-Allah. Gapo-gapo soalan awak boleh tanya lalu saya ataupun Cikgu Mustafa. Saya okey je bila-bila sebab saya ni jenis buat kerja malam-malam sikit. Jadi tak apa. Saya okey je bila awak WhatsApp saya malam-malam. Okey, setakat tu saja kelas kita hari ni. InsyaAllah cikgu akan share lah record kelas kita. Hak saya record hari ni dalam Google Drive saya akan bagi link je lah untuk awak tengok. Okey, setakat tu saja kelas hari ni. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Cikgu. Cikgu.